ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تعالى ومن يطير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dikasihi pengacara majlis pada malam yang permai ini, yang dimuliakan Tuan Komandan kita, yang juga saya dilaporkan kepada beliau tadi daripada saya baru saja datang kemari, alhamdulillah. Seronok saya berjumpa dengan beliau. Teman-teman yang memimpin majlis ini, yang memimpin masjid ini, Masjid Salihin ini, dan yang memimpin surau-surau yang saya dikatakan bahawa majlis ini asalnya adalah anjuran surau, tetapi atas kehendak komandan diperluaskan supaya kita dapat lagi cakupan teman-teman yang dapat hadir, dibukakan kepada semua, dan kita adakan di masjid yang sangat permai pada malam ini. Kepada teman-teman, sahabat-sahabat, anak-anak yang merupakan, saya namakan pelatih-pelatih, walaupun tuan-tuan sudah bekerja sebagainya, inspektor-inspektor dan juga sarjan-sarjan yang dapat dipilih untuk melalui program selama 9 bulan di sini. Dan sesungguhnya program-program yang sedemikian, saudara, adalah program yang akan membentuk kebolehan kemampuan kita untuk mengurus diri, untuk mengurus organisasi, untuk mengurus masyarakat, dan akhirnya sama-sama membantu mengurus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, tadi saya baru saja sampai pukul 5.10 tadi saya sampai daripada Kemaman. Kemarin saya diberi peluang untuk bertemu dengan teman-teman mengadakan syarah Maulid Rasul kepada IPD, Ibu Pejabat Daerah Polis Kemaman. Alhamdulillah. OCPD ini pun ada, Timbalan OCPD ini pun ada, ketua-ketua bahagian ini pun ada, alhamdulillah. Dan sebelum itu, minggu lepas saya juga diberi peluang untuk pergi kepada 3 IPD. IPD Putrajaya, IPD Subang Jaya, dan satu lagi IPD Petaling Jaya. Alhamdulillah. Dan malam ini, tuan-tuan dan puan, saya diberi peluang pula menghadap teman-teman, tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah semuanya ceria-ceria, walaupun ada batuk-batuk sikit, biasalah tu kan, dalam kita berkhusus ini, alhamdulillah, macam-macam. Ini bawa batuk-batuk aja, tak jadi masalah apa-apa pun kan, Setengah setengah kursus-kursus sama di dalam dan luar negeri yang saya juga pernah tengok dan pernah ikut. Agaknya tuan-tuan dan puan, batuk ni langsung tak jadi hal langsung. Alhamdulillah. Jadi malam ni sempena dengan Maulid Rasul. Hari ini hari 18 Rabiul Awal tu Ustaz. 18 ke 19? Berapa? 19 Rabiul Awal, maknanya sudah masuk hari yang ke-8.
hari yang ke-8 selepas 12 Rabiul Awal, kita menyambut hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, saya tak tahu nak mengatakan macam mana syukurnya kita kepada Allah. Macam mana kita nak menggambarkan syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas satu hadiah, satu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang sebahagian daripada kita mungkin tidak minta pemberian ini. Pemberian itu tuan-tuan bukan berupa tanah. Bapak kita kalau meninggal dunia akan bagi kita tanah. Bukan merupakan duit simpanan dalam bank. Bapak kita kalau mati atau mak atau mati, siapa juga mati tuan-tuan, sebagai salah satu harta yang ditinggalkan ialah duit dalam bank. Bukan juga dengan kereta mewah, BMW ke tuan-tuan ya, Mercedes ke, Porsche ke, Lotus ke, apa ke. Tidak. Tapi yang dimaksudkan tuan-tuan dan puan, sesuatu yang ditinggalkan kepada kita, yang diberikan kepada kita, yang bahasa Inggeris kata priceless. Bila sebut priceless ni, you cannot attach any value to it. So priceless, so pristine, priceless. Apa dia? Allah memberi kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beri kita agama. Bayangkan saudara-saudara, kalau anak-anak kita, inspektor kita, sarjan kita, komandan kita, ustaz-ustaz kita, Hasan Ali yang datang kemari, kata kalau kita jadi manusia yang without religion, people without religion, tak ada agama. Macam mana kalau kita tak ada agama? Keluar daripada rumah tak ada agama, bawa kereta tak ada agama, datang kat sini tak ada agama, makan tak ada agama, minum tak ada agama, jumpa orang tak ada agama, jumpa perempuan tak ada agama, jumpa laki-laki tak ada agama, jumpa anak dara orang tak ada agama, jumpa janda orang tak ada agama, jumpa harta orang tak ada agama. Tuan-tuan cuba bayangkan. Sebab itulah saya kata tadi, we have to show our gratitude. Boleh cakap orang putih sikit ke? We have got to show very clearly, very succinctly tentang kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, our gratitude kepada Allah yang memberi kita agama. Dan saudara-saudara, kita nak mengatakan syukurnya kita ni. Ayah saya ada agama, mak saya ada agama, saya dengan 8 adik-beradik ada agama. Dan saya turunkan kepada anak saya, isteri saya dan anak saya 8 orang juga. I have got 8 siblings. Dan saya turunkan apa yang ada kepada agama ini kepada anak saya yang juga bilangannya 8 orang. Dalam agama itulah saya layari kehidupan. Dalam agama itulah tuan-tuan dan puan, saya layari kehidupan. Saya berkahwin atas nama agama. Saya beranak, isteri saya beranak atas nama agama. Saya didik anak 8 orang atas nama agama. Saya didik anak remaja atas nama agama. Saya didik anak yang sudah dewasa atas nama agama. Akhirnya saya mesti mendidik diri saya sebagai pemimpin dalam keluarga saya mesti mendidik diri saya sebagai orang agama. Saudara, dan agama yang diberikan kepada kita, yang ayat yang saya baca tadi tuan-tuan dan puan, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, dengar ni, wahai sarjan-sarjan, dengar, wahai inspektor-inspektor, dengar, wahai sahabatku yang baru kau kenal namanya komandan, dengar. Apa dia? Kalau kamu memilih agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, tak diterima oleh Allah. Dan ia pada hari akhirat akan menjadi orang-orang yang rugi. Saudara bayangkan, kalau kita mengambil selain daripada Islam, agama yang dipegang oleh kita selain daripada Islam, tidak diterima oleh Allah.
Dan kita mati nanti menjadi orang yang rugi. Di akhirat nanti rugi. Di padang mahsyar rugi. Tak bertemu dengan Nabi rugi. Tak duduk di bawah aras rugi. Tak masuk syurga lagi lah rugi. Kuat sangat saya cakap ni komandan. Oi, kita menjaga dekat padang kawat lagi hebat lagi. Saudara yang saya muliakan sekalian, satu lagi ayat yang saya baca tadi, para mufassirin mengatakan ini antara ayat yang terakhir. This ayat is among the final ayat, the last ayat sent down by Allah Subhanahu wa taala through Jibril alaihi salam, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan agama kamu. Tuan Komandan, tak ada agama dalam dunia paling sempurna melainkan Islam itu sempurna. Anak-anak saya bagi anak-anak lah. Banyak anak-anak sempurna. Saya bagi contoh. Air ni, if you put into this cup, air ni sampai the brim, brim ni ke ni, sampai di permukaan atas ni, air tu penuh sampai brim, sampai dia punya brim. Kalau kita tuan-tuan, air itu sampai brim, artinya Islam itu complete macam air sampai ke brim. Kalau misalnya air itu sampai ke brim ni, kalau dikurangkan, dia sudah jadi tidak sempurna. Kalau ditambah pun dia tidak jadi sempurna. Sebab itu Islam tidak boleh dikurangi, Islam tak boleh ditambah-tambah. Because it is a complete religion. Allah says so. I have completed your religion. Tak mau pandai-pandai tambah. Ada yang mengatakan tak perlu bangun subuh. Tak boleh. Tak perlu pergi masjid. Tak boleh. Tak perlu sembahyang subuh di belakang imam. Tak boleh. Tak perlu mendahului imam. Tak boleh. Saudara, completely Islam. Saudara, completely Islam itu terbayang dalam satu kitab, dalam satu buku, dalam satu compendium of rules, stories. Dan itu namanya Al-Quran. Al-Quran, Allah kata tak ada satu pun yang ditinggalkan. Semuanya covered by Al-Quran. Langit ada dalam Al-Quran, bumi ada dalam Al-Quran, laut ada dalam Al-Quran, sungai ada dalam Al-Quran, tumbuh-tumbuhan ada dalam Al-Quran, tanah ada dalam Al-Quran, binatang buas ada dalam Al-Quran, binatang jinak ada dalam Al-Quran, hal pakaian ada dalam Al-Quran, hal rumah tangga ada dalam Al-Quran, hal perkahwinan ada dalam Al-Quran, hal perniagaan ada dalam Al-Quran, hal mengurus negeri ada dalam Al-Quran, hal mengurus pula pun ada dalam Quran. Betul tak Ustaz? Apalagi hal mengurus negeri dan negara, semuanya dalam Al-Quran. Mengurus negara ni kita kena baca 2-3 buku. Yang tuan-tuan boleh baca dalam bahasa Inggeris pun ada, tulisan Ibn Khaldun dan satu Al-Mawardi. Jadi apa yang tak ditinggalkan? Hal langit ada dalam Al-Quran. Hal matahari dan bulan ada dalam Al-Quran. Hal seluruh sistem cakrawala ada dalam Al-Quran. Hal makhluk yang tak nampak ada dalam Al-Quran. Hal makhluk yang nampak ada dalam Al-Quran. Hal hati yang kita tak nampak, hati manusia, bisikan hati, ada dalam Al-Quran. Can you imagine? Tell me, which are the books as complete as Al-Quran?
Dan Al-Quran itu untuk kita ni, Tuan Komandan, ada 5 tuntutan Al-Quran. Allah menuntut kepada kita buku ini, namanya Al-Quran, disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh Jibril AS, dibawa kepada kita, diturunkan secara beratur-atur selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Saudara, tuntutan Al-Quran kepada kita melalui hadis Nabi Muhammad SAW ada 5. Pertama, wajib membaca Al-Quran. Saudara, saya berbincang-bincang dengan seorang profesor, 2 orang profesor daripada satu universiti. Saya tak namakan universiti. Sekarang ni musim ambil pelajar-pelajar baru, Komandan. Universiti itu ambil 5,000 pelajar baru. Alhamdulillah, atas inisiatif daripada Chancellornya, daripada dekannya, bahagian pengajian Islam, fakulti pengajian Islam, tuan-tuan, mengadakan saringan kepada pelajar-pelajar yang baru masuk ini. Saringan itu dibuat melalui satu ujian. Ujiannya ialah boleh ke tak boleh baca Quran. Boleh ke tak boleh baca Quran? Saya nak tanya inspektor, boleh ke tak boleh baca Quran? Alhamdulillah boleh. Boleh tak saya panggil seorang datang ke depan ni, saya buka Al-Quran untuk dibaca? Boleh? Mana-mana saya tunjuk, mana-mana? Pokok saya tunjuk komandan pula nanti. Mengikut profesor yang saya jumpa tu, sebagian besarnya tak boleh membaca Al-Quran. Dan yang merangkak-rangkak, yang boleh, mereka katakan boleh, tapi merangkak-rangkak, ada di antara mereka dikatakan tak kenal huruf Al-Quran. Pengalaman saya selalu sebut, ini rakam ni, terus rakam ni, rakam dalam Facebook saya ni. Saudara-saudara, saya nak sebut pengalaman saya dengan teman-teman ni. Saya mengadakan kursus profesional kepada anggota-anggota warga kerja syarikat-syarikat MNC, Multinational Corporation. Di Shell saya pernah buat. Setiap 2 minggu sekali saya pergi Brunei untuk mengendalikan program pimpinan Shell di rantau Asia Pasifik. Saudara, yang seronoknya orang profesional ni, bila kita berjumpa dengan dia, buat beberapa ketika tuan-tuan, mereka ni sangat-sangat ikhlas. Dalam program saya, walaupun profesional melibatkan non-Muslim ramai, Mak Saleh pun ramai dalam tu, tapi saya ada masanya cerita mengenai Al-Quran, mengenai agama. Kalau saya cerita di Amerika, saya belajar di Amerika, Komandan, saya belajar 7 tahun di Amerika. Master saya Amerika, PhD saya di Amerika. Tuan-tuan, anak-anak, master saya dalam bidang urban science, sains perbandaran. PhD saya pun dalam urban science. Master saya daripada University of Pittsburgh, Pennsylvania. PhD saya daripada University of Wisconsin, Madison, Amerika Syarikat. Saya sebut ni, tuan-tuan supaya tuan-tuan kenal saya lah, lebih mengenali saya. Anak-anak ni tak kenal saya dah ni. Kalau setakat umur 20-an, 30-an ni tak kenal saya. Tapi umur 40-an, 50-an macam komandan agaknya dikenal saya. Pasal 6 tahun saya appear tiap-tiap hari Khamis malam Jumaat malam ni di TV1 pukul 9. 6 tahun. Bersama siapa? Harun Din almarhum, Hasan Din almarhum, Ismail Qamus almarhum, Datuk Hashim Yahya almarhum. Bersama juga dengan Mufti Selangor ketika itu, namanya Datuk Ishak Bahru. Sudah pun sudah menjadi almarhum. Saya pendidikan sekular, tapi saya boleh mempengerusi, kalau tuan-tuan bayangkan macam Harun Din.
Bayangkan ilmu Harudin, dia pakar dalam bidang syariah. Bayangkan Hasanuddin, pakar dalam bidang Al-Quran, hafaz Al-Quran. Ismail Kamus, pakar dalam dakwah. Saya mempengurusikan tiap-tiap minggu. Saya nak beritahu teman-teman anak-anak ini, tidak ada satu halangan untuk orang profesional menjadi manusia yang dipanggil manusia agama. Sebab bagi saya, semua manusia yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah manusia agama. Sebab itu kerja mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan tugas imam sahaja, bukan tugas Bilal saja, bukan tugas ustaz-ustaz saja, bukan tugas ustazah-ustazah saja, bukan tugas profesor-profesor Islamic Studies saja, bukan tugas guru-guru kafah saja, tapi seluruh, termasuk 400 lebih inspektor yang ada di sini, 200 lebih saja, betul bilangan 200 lebih saja yang ada di sini. Tuan-tuan adalah pendakwah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan adalah pendakwah, dan tuan-tuan Allah tuntut nanti pendakwahan tuan-tuan kerja dakwah. Daripada kita hidup komandan, daripada kita akil balik umur 12 atau 13 sampai kita mati umur 70 mati, saya tak tahu berapa juta langkah kita langkahkan. Saya bimbang anak-anak, saya bimbang wahai inspektor, saya bimbang wahai sarjan. Kita melangkah banyak, melangkah besok dalam petrol kita melangkah, dalam operasi kita melangkah, dalam hal jenayah kita melangkah, dalam hal narkotik kita melangkah. Ini bagian-bagian yang ada, tuan-tuan boleh beritahu daripada saya. Jutaan langkah. Saya bimbang kalau masyarakat tak mencatat anak-anak inspektor sarjan ini, tak ada satu langkah pun dicatat. Belum melangkahkan untuk mendakwahkan agama Allah. Kerja dakwah tak pernah dibuat. Apa kerja dakwah? Al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Meningkatkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar pada diri, pada isteri, pada anak, pada keluarga, pada jiran, pada organisasi, pada PDRM. Saudara, 3 minggu yang lepas saya berpeluang bertemu dengan KPN yang baru, Tan Sri Nazaruddin. Kalau ikut edisi dia kata, belum ada lagi, jarang sangat satu orang diraikan oleh KPN lebih daripada 1 jam. Saya diberi 1 jam 10 minit. Minum dengan dia, makan nasi lemak dengan dia, makan kari pap dengan dia. Dan dia sambut saya, tuan-tuan. Saya masuk, dia sambut. Duduk, dia bangun, mendapatkan saya. Peluk saya, tuan-tuan. Peluk erat-erat saya. Dan menggambarkan mesranya, walaupun that was the first time ever I met him, he met me. Tak kenal pun. Tapi the spirit of warmness that he has shown, he showed. Kita nak pegawai polis ini mesra. Memang ada rules regulation dan kita mempraktikkan sebagai enforcement people. Memang kita tegas, tapi tegas saja dengan masa muka, tak ada kemesraan. Saya biasa dulu buat laporan polis, macam-macam laporan polis saya buat. Yang terakhir laporan polisnya ialah ada orang ambil gambar saya, keluar dalam Facebook, keluar dalam TikTok. Apa dia? Kononnya saya merestukan kerja-kerja investment oleh syarikat yang kita tak kenal pun ambil gambar saya. Saya buat laporan polis di Taman Tun Dr. Ismail.
Saya tinggal di Taman Tun di Kota Semangti, TTI. Macam-macam jenis orang yang kita menerima laporan kita. Ada yang tanya terus saja, nak lapor apa? Begitu katanya dia. Saya bergabung dengan orang Amerika 7 tahun. Kita sampai saja, yes sir, good morning, very good morning sir. Anything I can help you sir? Anything I can help you sir? Dia panggil kita sir. Dia panggil kita tuan. Tapi kita, saya ni tuan, bukan saya nak minta dia panggil tuan. Bila saya urus IC saya, hormatilah umur saya. Kemana? Umur saya 76 tahun. At least kalau dia tak hormat rupa saya, tak hormat pakaian saya, tak hormat kasut saya, tak sekilat kasut-kasut polis, hormatilah kilatnya umur saya. Saya harap sangat. Saya dah siapkan semua. Kita masuk. Baca. Gitu aja, baca. Masya Allah. Kenapa begitu? Tak ada perkataan yang lebih manis kepada orang yang tua di depan kamu itu. Saya bukan komplain ni komander, tetapi ini sebenarnya bukan berlaku kepada report-report polis saja. Di mana-mana pun. Saya dulu DO dulu. Mula-mula Chief ADO 1, Chief ADO, lepas tu pemangku DO, lepas tu dapat jadi DO. Siapa masa tu OCPD kat Kuala Selangor? Pernah dengar tak tuan? OCPD namanya Zakaria Cik. Pernah dengar Zakaria Cik? Dah meninggal dah. Orang Melaka. Saya ingat lagi saya tuan duduk dalam bilik. Lepas tu saya tak tahu siapa saya sebenarnya. Zakaria Cik masuk tuan, tabik bergegar tangannya, dia tabik saya. Pasal apa dia tabik saya? Bukan DO saya tu dia tabik saya. Saya ni gazetted as a second class magistrate. Magistrate saya tu yang ditabik. Tapi mesranya dia. Tabik sampai bergetar tangan. Tapi mesra. Mudah dia ajak berbincang. Saya hendak sangat. Tuan-tuan, bila tuan-tuan junjung berapa paku pun, berapa paku yang ada pun, paku itu tidak memaku kita, menjadikan kita lalu. Sila.
Sebelum saya sambung tadi, ada 5 tuntutan mengenai Al-Quran. Saya nak sentuh sikit tentang azan ni. Anak-anak nak tahu ya, inspektor dan juga sarjan, seruan ini ikut time zone masing-masing. Seruan ini berlaku dalam satu dunia ini 24 jam. Seruan ini habis dekat sini nanti Jepun, habis kat Jepun dengan China, habis kat China Rusia, putar pula balik ke Amerika, habis ke Amerika nanti ke Afrika, habis ke Latin Amerika, habis Latin Amerika pusing ikut time zone masing-masing. Dan yang dipusing itu ialah setiap insan yang ada telinga boleh mendengar apa yang diazankan oleh muadzin tadi. Apa muadzin seru? Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Inilah tinggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai inspektorku, besarkan Allah. Wahai sarjanku, besarkan Allah. At all time, no matter what time it is, it could be in the morning hours, noon hours, late afternoon hours, night time, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nabi tak terima kita menjadi umat kalau kita tidak membesarkan Allah. Artinya kita tak kasih kepada Allah. Apa yang Quran sebut? Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Hendaklah kamu menyayangi Allah. Dia berusaha bila Rasul yang disambut hari lahir baginda. Yang ketiga, sayangi, satu tuntutan yang diwajibkan kepada manusia muslim, berjihad di jalan Allah. Dengar ke belakang sana, dengar tak? Dengar? Tadi tak kata tak dengar. Okey, alhamdulillah. Boleh dengar? Tak apa-apa dengar. Tuan dengar tak dengar? Okey, alhamdulillah. Terima kasih Tuan, terima kasih. Terima kasih. Tadi yang ini agaknya tak dengar, kurang dengar. Okey. Saudara-saudara, yang kedua tadi dalam azan yang diazankan oleh muadzin tadi, asyhadu an la ilaha illallah. Hari-hari dunia ini berputar. Dunia yang sedang sejuk sekarang berputar, dunia yang sedang berbunga sekarang berputar. Ini musim. Ada negeri-negeri ada 4 musim. Malaysia tak ada 4 musim because kita berada di khatul istiwa. Saudara, yang musim bunga pun mendengar azan, yang musim buah pun mendengar azan, yang musim sejuk pun mendengar azan, yang musim panas pun mendengar azan. 24 jam berpusing tuan-tuan, 24 jam berpusing. Begitulah daripada awal tradisinya Bilal ibn Rabah. Tukang azan Nabi ada 2, Bilal ibn Rabah dan Abdullah ibn Maktum. Abdullah ibn Maktum ni tua, buta pula. Nombor 3, apa yang dilaungkan oleh muadzin tadi? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku naik saksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ya Allah. Anak-anak inspektor, anak-anak saja. Tadi saya katakan ahabba ilaikum minallah wa rasulih. Kasih Allah yang pertama, yang kedua kasih Rasul. Iman kita tidak sempurna kalau Hasan Ali sayang dirinya lebih daripada menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komandan, Imam Hasan Ali tidak sempurna kalau Hasan Ali menyayangi dirinya lebih daripada menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, kasihilah Nabi Muhammad. Macam mana nak kasih Nabi Muhammad?
Saudara-saudara, anak-anak, ikut apa yang dikata oleh Nabi. Jangan ikut apa yang ditegah oleh Nabi. Apa dia? Nabi kata hormat mak, taat kepada mak, taat kepada ayah, ikut. Jangan derhaka kepada mak dan ayah. Saya tulis buku ni, komandan ya, ada 3 buku saya nak letakkan ni. Buku yang saya tulis ni, wahai inspektor, wahai sarjan, baca buku ini. Nama buku ini, Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Sayangi mak, sayangi ayah. Khidmati mak, khidmati ayah. Dekati mak, dekati ayah. Senyum dengan mak, senyum dengan ayah. Pimpin tangan mak, pimpin tangan ayah. Cium mak, cium ayah. Dakap tubuh mak, dakap tubuh ayah. Sebut ampun kepada mak dan ampun kepada ayah. Tolong. Buku ni saya tulis. Komandan dengan ustaz-ustaz sekali kat sini. Setelah saya berdakwah macam ni 45 tahun dah. Saya dulu pakai tabir diplomatik PTD, saya bukan PTD. Sekarang kalau nak masuk PTD, dengar ceritanya ada tiga interview. Yang pertama menulis tulisan, imtihan, uji tulisan. Yang kedua interview, ada board dia. Dan kita mesti, kalau disoal, mesti jawab sebagai manusia, bukan menjawab manusia biasa. Menjawab sebagai manusia yang berilmu, menjawab sebagai manusia yang ada skills, menjawab manusia yang membaca, jawab manusia yang tidak membuta tuli, jawab manusia yang ada framework, jawab ada manusia yang ada asas. Itu dia. Nak jadi PTD ni. Dan katanya ada interview yang ketiga, barulah dipilih menjadi PTD. Anak-anak tahu tak PTD ni? Ketua Setiausaha Kementerian hampir semuanya PTD. Ketua jabatan hampir semuanya PTD di Malaysia. Dan saya salah seorang daripada pegawai PTD. Dan bila saya berhenti daripada PTD, memang saya berhenti. Saya jadi ahli parlimen. Tak tahulah, anak-anak memang tak tahu dah. Saya jadi ahli parlimen Parlimen. Saya jadi adun di negeri Selangor. Dan saya jadi exco kerajaan negeri Selangor. Exco jaga agama, jaga infrastruktur. Exco ni menteri. Kalau bisa Sarawak, Sabah Sarawak, exco tu menteri negeri. Anak ingat Koman dia bercakap bukan ni. Baik-baik. Apa lagi mesej dia? Muazzin tadi mengazankannya. Hayya 'alas salat. Marilah mengerjakan solat. Saya bimbang begini. Kursus 9 bulan, sembahyang tak tinggal, sembahyang di masjid, sembahyang berjamaah. Bila dapat posting nanti setelah habis 9 bulan, berkawan pula dengan orang yang tak minat masjid, tak minat surau. Tuan-tuan, keluarga kita pula balik, keluarga yang tak minat masjid, tak minat surau. Cair yang 9 bulan ni cair. Macam mana nak menghilangkan supaya kita tidak cair? Sebenarnya nak menghilangkan supaya kita tidak cair, setakat ini saya nak sebutkan ada 2-3 perkara. Jangan tinggal solat, jangan tinggal solat, jangan tinggal solat. Instruktur-instruktur ada kat sini kan? Instruktur-instruktur, sarjan-sarjan instruktur ada ni, sarjan meja ada kat sini kan? Sarjan yang memekik di padang kawan ada kat sini kan? Ada. Saya tahu tu gaya orang memekik di lain, duduk itu lain. Tuan-tuan apa yang saya? Hayya 'alas salat, mesti salat. Tuan Komandan, saya nak baca satu hadis tentang salat ni. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Satu lagi,
yang kita ambil hadis boleh dikembarkan dengan hadis yang pertama saya baca tadi. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Janji setia kita dengan Allah ikat dengan salat. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka telah kafir terang-teranglah dia. Of course, sebut kafir ni there are host of gradation dalam word kafir. Ada yang very kafir, ada moderately kafir, ada just about kafir, ada yang lagi lemah kekafirannya. Itu ulama. Saya tidak bincang soal itu. Tapi perkataan kafir digunakan. Perkataan kafir itu sudah cukup untuk menaikkan bulu roma kita, tuan-tuan. Menaikkan bulu roma, menaikkan bulu tengkuk kita dengan perkataan kafir itu. Jangan tinggal solat. Kali yang kelima saya sebut. Dalam keadaan apa pun. Masuk hutan jangan tinggal salat. Meronda jangan tinggal salat. Besok kita meronda, naik kereta ronda tuan-tuan, meronda di kawasan-kawasan taman. Waktu Maghrib kita dengar daripada surau yang pertama sudah azan. Jalan lagi. Dengar surau dan surau yang kedua pun azan. Jalan lagi. Dengar surau yang ketiga pun kita dengar azan. Akhirnya sudah melangkaui waktu Isya. Kita cuba bayangkan. Apa? Marah ke KPN kalau kita berhenti, kita solat? Marah ke ketimbalan KPN kalau kita berhenti, kita solat? Marah ke ketua polis negeri kalau kita berhenti, kita solat? Marah ke kita punya OCPD kalau kita berkhidmat di daerah, kalau kita solat? Tapi yang marah ialah Allah murka kalau kita tidak salat. Jadi anak-anak, cerita sikit. Saya minta maaf, Tuan Komandan, kalau saya cerita diri saya ni saya nak lapik. Bukan contoh yang terbaik, tapi itulah yang saya dapat berikan kepada anak-anak ni untuk perbandingan, untuk ibrah namanya, untuk dapatkan sikit pelajaran. Saya mula sembahyang umur 6 tahun. 6 tahun sembahyang. Bapa saya imam, bapa saya guru agama, bapa saya guru Quran, mak saya guru Quran. 6 tahun sembahyang di masjid. Ayah saya tunda saya setiap pagi mesti sembahyang di masjid at the age of 6. Bila saya belajar di luar negara, nama tempat tu Wisconsin. Wisconsin tu ada tempatnya lebih tinggi daripada Kanada, lebih tinggi lagi. Jadi dia punya musim sejuk dia 6 bulan atau 7 bulan. Musim sejuk dia mula daripada bulan Disember, Januari, Februari, Mac, April. April tu, Mei tu masih ada snow lagi. Tempat itu sejuk. Saudara nak tahu saya boleh ambil air batu tu, snow tu, lomo dekat muka tu dengan anggota wudu tu, ambil wudu dengan snow. Tapi salat tak tinggal. Dalam kereta salat, dalam kereta salat, dalam bas salat, dalam kereta salat, tempat shopping salat, di shopping mall yang besar-besar di New York salat. Tak ada masalah. Tak ada orang tangkap saya, tak ada. Pernah saya pergi shopping dekat Los Angeles, dekat California. Kita buat jamak takhir. Saya tengok yang waktu asar tu dekat nak habis dah. Apa yang kita tengok bukan beli banyak barang sangat. Dia tempat-tempat kena besar, kena betul. Mall dia besar mall dia. Agak-agaknya 2 minggu kita berjalan tak habis lah punya besar ni mall ni. Jadi sesaudara, apa yang saya nak sebut, kita buat jamak takhir Zuhur sembahyang waktu asar. Dah sikit lagi, tinggal dalam 25 minit untuk habisnya asar. Habislah sembahyang Zuhur dan asar itu tak dapat ditunaikan. Apa saya buat? Saya panggil orang yang jaga, ketua yang jaga bahagian itu, floor itu. Saya kata, "Ma'am, can you help me? I want to have a little space for me and my wife to do a prayer, to do praying." Nak sembahyang.
What? Dia, orang putih ni, what? Pray. Sebab dalam kepala orang Kristian, orang putih ni, sembahyang hanya di gereja. Di luar gereja tak ada sembahyang. Sembahyang hanya di gereja. Sebab itu dalam kelas-kelas, saya punya guru semua Yahudi, semua Yahudi. Master's degree saya Yahudi, guru-guru saya, PhD saya Yahudi. Saudara, kadang-kadang dalam kelas tu saya cuba-cubalah nak cerita sikit kebesaran Allah, nak cerita Nabi. Apa dia kata? Hasan, if you want to tell the class about your religion, if you want to tell the class about Almighty God or your prophet, wait until next Sunday. I recommend you go do the preaching next Sunday. You do the preaching in the mosque, in the church. Bukan kata mosque, kata church. Do the preaching there. Dia tak bagi. Dia tak bagi cerita dalam kelas, cerita agama. Nak cerita agama, pergi church besok. Saya recommend awak. Awak boleh baca khutbah di church. Begitulah. Tapi itu saya nak cerita satu lagi. Masalah ini. Bila bulan Ramadan, kita puasa, saya puasa. Kalau puasa dalam bulan sama, dalam bulan panas, tempat saya belajar tu, dia punya akhir sahur dalam pukul 3 pagi. 3 pagi dah tak boleh sahur. 3 pagi dah tak boleh makan dah. Dia punya buka pukul 10 malam. Berapa jam? Berapa jam tuan? Begitulah kita berpuasa waktu musim panas di negara-negara yang ada 4 musim. Tapi apa yang saya nak sebut, saudara? Saya bagi tahu Profesor, another 30 minutes or so, I'll ask to choose from you for me to go out for 15 minutes. What I wanted to do, I want to break my fast. Saya nak berbuka puasa. You tahu Mak Saleh ni, bila kita ada prinsip dalam hidup ni. Alright, Hasan, alright class. When the time comes for him to break his fast, saya akan bebaskan kelas ini selama 20 minit. Berhenti kelas, tuan-tuan. Kelas berhenti. Kerana nak menghormati seorang insan berbuka puasa. Begitulah taraf. Begitulah taraf mereka bila menghormati orang yang ada prinsip dalam hidupnya. Dan saya harap ini prinsip yang baik. Anak-anak inspektor, anak sarjan ni menjadi manusia berprinsip. Manusia ada pegangan. Mak Saleh punya pegangan, tuan-tuan, pegangan takat ilmu dalam kepala. Kita punya pegangan ialah iman. Tak boleh goncang kekuatan Allah, kebesaran Allah dalam diri kita. Tak boleh dikoncang kehebatan Nabi Muhammad dalam diri kita. Tak boleh dikoncang dosa dan pahala dalam diri kita. Tak boleh dikoncang syurga dan neraka dalam diri kita. Itulah orang Islam. Baik pada Quran tadi yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW, sesuai kita cerita tentang Maulid Rasul. Tadi Tuan Bilal menyebutkan kita akan berceramah ni sampai pukul 8.50 begitu. Boleh ke? Komandan boleh sampai 8.50? Komandan tahan ke nak duduk sampai 8.50? Okey, juru jerit negara, faham tak? Boleh. Anak-anak yang muda ni boleh ke sampai pukul 8.45, 8.50? Boleh? Semangat. Saya cukup seronok bersyarah bagi kuliah pada 2 golongan manusia. Satu golongan manusia yang beruniform, polis beruniform, askar beruniform, bomber beruniform, immigration beruniform, custom beruniform, yang telah melalui proses ujian, proses training, latihan macam saudara punya latihan di Pulapol ini. Yang tak dalam latihan itu lain, itu tak masuk. Satu lagi ialah kumpulan guru-guru, sama ada guru sekolah rendah, sekolah menengah, ustaz-ustaz, atau profesor-profesor universiti. Seronok begitu banyak. Tuan-tuan, dalam 4-5 bulan yang lalu saya dipanggil memberi satu program motivasi
kepada sebuah sekolah yang saya tak menamakan, kepada guru-guru bilang ini 85 orang, pelajar-pelajarnya hampir ada 700 orang, 750 orang. Program 2 jam, komandan 2 jam. Tak ada seorang pun daripada 85 orang guru-guru tu, tak ada satu orang pun bergarit. Bergarit maknanya macam uneasy atau keluar pergi bilik air, masuk pergi bilik air, keluar pergi merokok, balik lagi. Mata dia tersembul mana kita ni. Tangan dia pegang pen. Ada dia punya buku nota, semuanya ambil nota. Itu guru. Cuba juga dengan ni teman-teman ni. Inspektor ni, sarjan ni. Dia buat catatan-catatan, tapi masa berkhusus ni, habis khusus dah mana buku catatan kita pun tak tahu. Saudara-saudara yang berkasihan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Marilah kepada kemenangan hakiki. Setelah salat, setelah membesarkan Allah, setelah membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara, barulah Allah berikan kita kemenangan hakiki. Saudara-saudara, anak inspektor, anak sarjan ini akan dimasukkan dalam kumpulan Al-Muflihun. Siapa Al-Muflihun? Mereka yang berjaya di dunia yang Nabi nak, dan mereka yang berjaya di akhirat. Dua-dua kejayaan itu kita dipanggil manusia Al-Muflihun, orang yang mendapat Al-Falah, atau Al-Faizun, orang yang diberikan kejayaan dunia dan kejayaan akhirat. Saya hendak malam ni kita mengambil satu kesaksian. Jam sekarang menunjukkan pukul 8. Apa tu? Berapa minit tu? 8.40 ni. Saya hendak inspektor, saya nak sarjan mengambil kesaksian pada malam ni, pada 8.40 ni. Apa dia kesaksiannya? Kita semua nak dapat Al-Falah. Apa dia Al-Falah? Saya ulang. Berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Berjaya di dunia saja tak ada retinya. Kita hidup di dunia ni tak ada retinya. If only you get success in this world, there is no reason for you to be sent to this planet of Earth. Tak guna kita datang ke dunia. Tak guna. 1 sen pun tak guna kalau tidak dapat kejayaan di akhirat nanti. Dunia ni anak-anak, ada saat, ada minit, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Akhirat tak ada saat, tak ada minit, tak ada jam, tak ada hari, tak ada minggu, tak ada bulan, tak ada tahun. Indefinitely, infinity. Tak ada penamat. Duduk dalam surga tak ada penamat. Tak ada mati-mati. Tak ada tua-tua. Ya Allah. Sebab itu saudara, balik tadi. Kita tinggalkan sejak tentang azan tadi, kita balik kepada Quran. Sebab Quran ini merupakan mukjizat paling agung. Nabi Musa mukjizatnya dengan tongkat. Tapi tongkat Nabi Musa berbanding dengan mukjizat agung Nabi Muhammad. Tongkat itu ke tepi, di tepi sangat. Mukjizat yang paling agung ialah Al-Quran. 6,666 ayat, memudahkan. Sebenarnya 6,236 ayat. Ada katakan 6,326 ayat. Tapi untuk memudahkan 6,666 ayat. 114 surah, 30 juzuk, 114 surah. Dibunyai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, dan Al-Baqarah diakhirkan dengan surah 114. Apa surah 114? Apa nama surah 114 yang terakhir? Surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas. Anak-anak yang saya kasih sekalian, tuntutan Al-Quran kepada kita tadi saya kata wajib baca. Yang kedua, wajib faham. Apa yang nak disampaikan dalam 6,666 ayat, 114 surah, 37 surah, apa yang nak disampaikan kepada kita? At least kepahaman kita level yang pertama. Kita tak payah pergi detail pasal kita tak belajar di Azhar. Kita tak payah pergi detail pasal Hasan Ali tak belajar di Madinah. Kita tak boleh pergi detail pasal Hasan Ali tak belajar di Morocco. Kita tak payah pergi detail pasal Ali tak belajar di Jordan. Kita tak payah pergi detail pasal Ali tak belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kita tak boleh pergi detail Hasan Ali tidak belajar di Akademi Islam Universiti Melaya. Tetapi kita mesti boleh menerangkan, memahami level yang pertama, broad understanding, the broad messages. Apa benda yang nak disampaikan kepada Allah? Nombor 3, wajib baca, wajib faham, wajib hayati. Faham dekat sini, faham di kepala, faham pada kat kepala ada apa? Otak. Faham pada otak. Tapi bila kita sebut dihayati, wajib dihayati, daripada otak turun kepada hati. Bila turun kepada hati, maka berlakulah proses penghayatan. Yang keempat, Al-Quran, apa juga peruntukan dalam Al-Quran mesti dipraktik. Kalau Allah kata kita wajib bantu mak bapak untuk hidup mereka, bantu mak bapak. Kalau Allah kata dalam kerja kita, you need to be clean, seen to be clean, and work as clean as possible. Worker sebagai polis PDRM, a clean police officer. Clean in all sense of the word. Jangan rasuah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi rasuah, penerima rasuah, tempatnya di neraka. Jangan main-main. Allah Subhanahu wa taala akan balas kita. Dalam surah Al-Zalzalah 8 ayat itu yang terakhir, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jangan libatkan diri dalam rasuah, jangan libatkan diri dalam peras ugut, jangan libatkan diri dalam pau orang. Jangan. Saudara, saya tengok ucapan daripada KPN baru ni, antara perkataan yang diulang-ulang itu integriti, amanah, integriti, amanah, integriti, amanah. Saya nak cerita sikit tentang KPN ni. 1 jam 10 minit tu, apa dia cerita, apa saya dengar, apa yang saya cerita, apa dia dengar. Dia tidak pernah tinggal sembahyang duha. Tak pernah tinggal. Dia tak pernah tinggal, komandan dia tak pernah tinggal sembahyang duha. Dan setiap malam dia bagi tahu saya dia tidak akan tidur sebelum memperuntukkan sekitar dalam 20 minit ke setengah jam mendengarkan syarahan-syarahan daripada handphone, syarahan-syarahan agama. Setiap malam without fail mendengar syarahan agama. Dan waktu dia menjadi, dia bagi tahu dia jadi KP Perak, Ketua Polis Perak satu masa. Dia datang ofis 7.30. Sekarang pun 7.30.
Saudara, baru ni bila ada kapal terbang jatuh di Almina, dia mengadakan press conference, saya tengok, Masya Allah, dia minta semuanya mensedekahkan Fatihah kepada roh yang telah pergi. Dan dia baca Fatihah tu walaupun perlahan, tapi terdengar melalui mikrofon ni, kita dengar sedap bacaannya, sedap makhrajnya, sedap tajwidnya. Bukan saya dah puji-puji ni, saya pun tak apa-apa kenal dia, bukan. Tapi saudara, berasa baik orang nombor 1 polis, orang nombor 2 pun minat agama. Inilah masanya tuan, orang nombor 1 minat agama, orang nombor 2 minat agama. Kita tidak. Orang yang ketiga, yang keempat namanya ketua-ketua jabatan. Kemudian turun pula tuan-tuan dan puan, kontingen. Turun IPD. Turun pula di bawah-bawah lagi. Turun tuan-tuan dan puan di balai. Dan ini boleh dilakukan. Bukan tak boleh dilakukan, mesti boleh dilakukan. Tapi macam mana nak lakukan tuan-tuan? Syaratnya ialah mesti ada agama. Tak ada agama, punah kalau tak ada agama. Mesti ada agama, mesti atas dasar agama, mesti atas dasar platform agama, mesti atas dasar penghayatan agama, mesti atas dasar agama memainkan peranan dan menjadi landasan dalam hidup kita. Syukur juga, tuan-tuan, saya boleh cerita panjang lebar lah tentang mendidik anak rumah tangga, anak-anak inspektor dan anak sarjan ni. Komandan, tuan komandan, saya dah tulis 40 buku tuan. 40 buku saya tulis, 40 buku. Dan sebahagian daripadanya menyentuh soal keluarga, soal mendidik anak-anak, soal kasih sayang dalam keluarga, soal hubungan suami isteri, soal pergaduhan, soal perceraian, soal ikatan antara keluarga-keluarga yang lebih besar, keluarga kecil, soal agama dalam keluarga, soal sembahyang dalam keluarga, soal Al-Quran dalam keluarga. Itu yang saya tulis. Kalau saya bagi tuan-tuan dan puan tadi 1 buku saya tulis, ini buku yang kedua, buku yang 3 buku yang terakhir. Buku ini namanya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dapatkan buku ini, baca. Saudara-saudara akan mengaminkan bila imam tuan-tuan membacakan doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, amin. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, amin. Tapi apa artinya? Kita dah mengaminkan 40 tahun yang lalu, tapi tak pergi masjid terus, tak pergi masjid, tak sembahyang Jumaat terus, tak sembahyang Jumaat. Bergaduh dengan isteri siang malam terus, bergaduh dengan isteri siang malam. Memekik-mekik dekat quarters tu, memekik-mekik dekat quarters. Pukul 1 pagi ini disampaikan kepada saya. Macam mana? Hidup tak sempurna. Gaji dah besar, gaji sarjan besar, gaji inspektor besar, tapi pasal hidup tak ada agama, tak bawa agama dalam hidup, keberkatan tak turun kepada dirinya, keberkatan tak turun kepada keluarganya. Suami isteri itu dalam polis, dua-dua inspektor, kan kakak 78,000 sebulan, dengan klaim itu klaim ini, tak cukup. Pasal tidak ada keberkatan. Pasal apa tak ada keberkatan? Tidak bersama dengan Allah, tidak bersama dengan Rasul. Pasal apa tidak ada keberkatan? Agama di belakang, bukan di depan. Anak-anak yang saya kasih sekalian, yang kelima, tuntutan Al-Quran. Kita mesti dakwahkan Al-Quran, menyebarkan intipati Al-Quran kepada ahli keluarga terdekat, pada jiran tetangga, anggota masyarakat, dan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi nak sebarkan ni? Siapa? Kita. Allah dah bagi
bagi kepada Nabi. Nabi dah wafat. Dah berapa tahun dah Nabi wafat? Berapa tahun dah? Berapa tahun sayang? Berapa tahun dah? Berapa tahun? 1400 tahun. Macam mana kita nak yakinkan Nabi dah wafat 1400 tahun? Walaupun Nabi dah wafat 1400 tahun kita sembahyang tadi, sembahyang maghrib, exactly that was how Nabi Muhammad and his companion perform the prayer. Exactly sama. Angkat tangannya sama, usollinya sama, bacaan tasbih rukuknya sama, tasbih sujudnya sama, bacaan masa i'tidalnya sama, bacaan tahiyatnya sama, bacaan doa iftitahnya sama. And sama ini sudah tertegak sejak 1400 tahun. Tak ada dalam dunia, tak ada dalam mana-mana agama pun dapat mempertahankan perlakuan agama itu 1400 tahun. Yang original, yang otentik, tak ada. Kebanyakan agama lain ditulis oleh manusia. Saudara, kita harap. Kemudian tuan-tuan, saya nak simplifykan sikit. Ikut 8 8.34 84. Okay. Saya nak tamatkan dengan memberi 5 perkara kepada anak-anak saya. Pertama, saya harap mulai daripada malam ini kita nak bebaskan diri kita daripada segala perkara-perkara yang mengeluarkan kita daripada orbit, daripada bulatan-bulatan agama. Jangan. Bebaskan diri kita daripada tarikan-tarikan yang dibuat oleh manusia. Bebaskan kita daripada ism-ism seperti liberalisme, hedonisme. Liberalisme ni liberal. Di Malaysia ada orang yang menganut pahaman liberal. Dia tak nak JAKIM, dia tak nak sekolah agama, dia tak nak Mahathafiz. Dia kata abolish semua ni. Liberal. Dia nak pembagian harta pusaka tu tidak ikut faraid, sama saja antara laki-laki dengan perempuan. Dan bayangkan, dia tak nak Al-Quran, dia tak nak, liberal. Satu lagi hedonisme, 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 budaya nafsu dan syahwat. Saudara kalau buka telefon dia, buka telefon TikTok ke Facebook ke, ada saja pop-up, tahu pop-up datang. Makin tengah malam tuan-tuan, gambar-gambar pop-up yang ganggu kita punya tu, kita tengah baca elok-elok, datang. Gambar kadang-kadang ada perempuan tak ada selai benang, tuan-tuan. Itu yang anak kita tengok. Itu yang inspektor tengok. Itu yang sarjan-sarjan tengok. Jadi kita harap ini tidak berlaku pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, sangat bersyukur yang dapat jadi inspektor, yang dapat jadi sarjan. Rakyat Malaysia ni tak ada 1%, tak ada 0.001%, tak ada. And you are the selected few. Siapa yang pilih saudara? Bukan KPN, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan kita yang belajar dulu Darjah 1, tingkatan 1, berapa orang yang dapat jadi inspektor? Cuba kita fikir. Berapa orang yang dapat jadi sarjan? Cuba kita fikir. Dan sekarang ni saudara diberikan, Masya Allah, dalam kursus ni tak salah saya baru ni bagi kat Pulapah saya bagi syarah Pulapah, rupanya bergaji penuh. Dalam kursus bergaji penuh. Apa lagi tak? Tak pergi pejabat bergaji penuh, tak ada petrol bergaji penuh, tak masuk hutan bergaji penuh, tak buat laporan bergaji penuh, tapi kejar orang yang narkotik bergaji penuh. Mana? Tak bersyukurkah kita?
Yang ketiga, kita kena syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jika kau bersyukur, Allah tambah lagi nikmat yang diberikan kepada engkau. Tapi bila kau kufur nikmat, tunggu kata Allah yang menunggu kau azab yang sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur. Cara nak bersyukur selepas ini, tuan-tuan dan puan, saya harap yang paling dekat, jangan abaikan mak dan ayah. Beri belanja setiap bulan mak dan ayah. You go to your respective bank, telling the bank officers there, I want to do SI. SI maknanya standing instruction. Every 28th of the month, mak akan dapat RM100, bapa akan dapat RM100. Every month, without you realizing, tuan-tuan, setahun dah dapat tuan-tuan berapa? Sebulan RM100, setahun dekat RM1,200. Mak dan ayah. 10 tahun RM12,000. 20 tahun RM24,000. Bayang, kalau kita tak bagi mak dan ayah, kesian ayah di kampung. Ayah yang di Sarawak tu saya kesian. Ayah yang di Sabah pedalaman tu saya kesian. Ayah yang berada tuan-tuan negeri-negeri miskin ni, macam di Kelantan, macam di Perak, mana di sebahagian daripada Perak, macam di Kedah. Kesian mak-mak ni. Bantu mereka, saudara. Bantu mereka. Sebab saudara membantu mak dan ayah ini wajib, hukumnya wajib. Saya selalu cakap ni, dulu saya mula-mula dapat gaji. Tuan, saya mula bekerja tahun 71. Tahun 71 tuan dah lahir ke belum? Tahun 71. Dah. Masa tu 5 tahun. Tengok tuan. 71 saya dah mula bekerja PTD. Gaji saya yang pertama, saya belikan mak saya kain batik, tuan-tuan. Kain batik lepas yang tidak berjahit. Tuan-tuan nak tahu, 20 tahun selepas itu, kain batik ini tidak dijahit dan tidak dipakai oleh mak. Sebab mak nak tunjuk siapa-siapa datang, ini Hasan bagi, ini Hasan bagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kain tu ketika itu harganya RM9.80 saja saya beli. Tapi mak saya tak pakai, tak jahit, dia tak nak jahit. Akhirnya ada serangga saya mati, tuan-tuan. Kain batik itulah yang menutup jenazah serangga saya mati. Tapi mak saya terus tak pakai kain itu. Siapa datang, serangga-serangga, siapa datang, ini Hasan beli, ini Hasan beli, ini Hasan beli. Bila disebut ini Hasan beli, itu doa dia kepada Allah. Bila disebut Hasan beli, sayangnya dia kepada Allah, sayangnya dia kepada Rasul, sayangnya dia kepada anak dia namanya Hasan Ali. Buatlah. Nantilah bila-bila tuan dalam kumpulan yang kecil sikit kan, mungkin kita boleh cerita lebih detail sikit pada anak-anak ni kan. Saya suka nak cerita, terutama mak ayah tugas. Saya bertugas berapa tahun, tuan. Ahli parlimen saya bertugas, ahli Dewan Undangan Negeri saya bertugas. Saya pegang infrastruktur, tuan. Saya pegang infrastruktur. Kerajaan Negeri Selangor ketika itu membelanja lebih kurang dalam 2.5 bilion. 60% 25 bilion saya jaga pasal infrastruktur. Jalan saya jaga, bangunan saya jaga, jambatan saya jaga. Ada 723 kontraktor kelas A sampai kelas F di bawah saya. Ada kadang-kadang setan goda saya. San, inilah masanya. Sekali aja. Ambil san. Bila saya nak buat keputusan, tuan-tuan sarjan kat sini ni, sarjan major yang ada kat sini ni, bila saya nak buat keputusan, nak ambil, ada satu bisikan daripada dada saya. Saya tak tahu siapa masukkan bisikan itu. Apa bisikan itu berbunyi? Ini akhafullah, aku takut kepada Allah.
tangan ni tak ambil tuan. Saya jadi DO di Kuala Selangor, tuan-tuan boleh cek. Tuan-tuan pergi tanya polis kat sana, cek. Kalau Hasan Ali semasa jadi DO ada tanah 1 inci di Kuala Selangor, atau keluarganya ada tanah 1 inci di Kuala Selangor. Padahal kalau saya nak kaya jadi DO, tuan-tuan, apa DO tak boleh buat? Tuan-tuan bagi tahu, tanah saya jaga, Majlis Bandaran saya jaga, longkang saya jaga, kutip sempah saya jaga, semua saya jaga. Apa yang saya tak boleh buat duit? Tapi tangan ini tak ambil, tuan-tuan. Tangan tak ambil. Pasal apa tangan ini tak ambil? Ayah saya, latih saya umur 6 tahun sembahyang. Bila saya tak ambil, bila pencen, saya tidur nyenyak sampai sekarang ni saya tidur nyenyak. 4 hari saya berada di Kemaman, baru tadi balik 5-10 minit sampai di rumah. 5-10 minit. Lepas tu pakai mandi. Pukul 6 suku saya bertolak daripada rumah datang ke pagi. Pukul 6 jam datang juga, tuan-tuan. Pada letih non-stop. Pagi tadi, tuan-tuan, program yang terakhir sekali ialah program dengan wanita, namanya Kuliah Duha. Mula pukul 10, habis pukul 11.45 tadi. Dalam perjalanan dalam 4 jam, tuan-tuan nampak dia. Tak letih juga, letih. Tapi pasal saya nak fikir, nak jumpa dengan inspektor, nak jumpa dengan sarjan-sarjan, saya bukan nak duit daripada tuan-tuan. Saya bukan nak recognition daripada anak-anak ni. Tak ada. Saya sampaikan ilmu ini, Allah sayang saya, itu saja. Saya sampaikan ini, Allah sayang saya. Balasan Allah kepada saya ialah syurga untuk saya dan syurga untuk anak-anak ini. Inspektor ahli syurga, sarjan ahli syurga, sarjan media ahli syurga. Allah. Akhirnya, saudara, saya ingin menyebutkan yang keempat. Saya harap sangat balik selepas kursus, tengok kawan, berkawanlah kepada kawan yang menunjuk jalan yang lurus. Berkawanlah kawan dengan kawan yang ingat ada syurga dan neraka. Berkawanlah dengan kawan yang tahu ada dosa dan ada pahala. Berkawanlah dengan kawan yang tahu ada seksa kubur. Berkawanlah dengan kawan yang faham apa arti seksa di padang mahsyar. Berkawanlah dengan kawan yang boleh bercerita dengan kita, kalau kita jadi ahli neraka, apa jadi kalau kita jadi ahli neraka. Berkawan dengan kawan yang tidak rasuah. Berkawanlah dengan berkawan yang selalu mengingati kebesaran Allah. Berkawanlah dengan kawan yang ikhlas jujur bersama dengan kita, berkawan dengan kita. Jangan. Dalam hadis menyebutkan, kawan itu, tuan-tuan, adalah sebahagian daripada agama. Kawan itu sebahagian daripada agama. Bagus kawan, bagus agama. Tak bagus kawan, tak bagus agama. Senang aja, tuan-tuan. Dan yang akhirnya, yang kelima, saya nak tambah satu, yang keenam. InsyaAllah, harap-harap sama kita dekat sini ni, makan disediakan, minum disediakan, pakaian disediakan, cantik-cantik. Baju hitam samping biru, baju hitam samping hitam. Mana nak cari? Mana nak cari punya cantiknya begini? Songkok hitam, baju hitam, tuan-tuan, samping hitam. Mudul tak orang ni hitam? Mana nak cari? Semua je ada biaya, semua je ada biayai. Tak ada dalam negara dalam dunia, tuan-tuan. Tak ada negara dalam dunia. Everything is given. Everything is given. What they wanted for you is for you to serve the nation diligently. Serve PDRM diligently. Serve your bosses diligently. Serve the nation diligently. Akhirnya, saudara, marilah kita bersama-sama, insyaAllah, doa kepada Allah supaya kita diberkati. Dan saya nak cerita yang untuk anak-anak saya yang muslimat di sana, dan juga serahkan kepada kakak-kakak, adik-adik kita, satu buku-buku yang terakhir saya tulis. Ada 3 ni, ada combo ni, 3 combo buku.
Buku ni namanya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Sarjan Major, inspektor-inspektor yang ada dekat sini, Tuan Komandan, beri isteri kita ruang supaya membaca buku ini. Tajuk buku ini Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku bukan bidadari syurga, itu masih rendah. Isteriku bukan ahli syurga, masih rendah. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Siapa dia? Dia baca, dia bicara dalam buku ni. Apa dia buat? Dia bicara dalam buku ini. Apa amalan? Dia beritahu dalam buku ini. Amalan paginya, dia beritahu dalam buku ini. Amalan tengah harinya, dia beritahu dalam buku ini. Amalan petangnya, dia beritahu dalam buku ini. Amalan malamnya, dia beritahu dalam buku ini. Hubungan dengan suami, dia beritahu dalam buku ini. Hubungan ada anak, dia beritahu dalam buku ini. Dan akhirnya, macam mana doa-doa waktu pagi, waktu tengah hari, waktu petang, waktu malam, untuk menjadikan mereka qualify menjadi ketua bidadari syurga. Saya tulis ni untuk isteri anak-anak saya, untuk isteri anak-anak orang lain juga, supaya dalam hidup ni isteri-isteri kita yang ada di rumah, isteri-isteri kita yang ada tinggal di quarters di mana-mana pun, sudah ada dalam jiwa, dalam hati sanubari mereka, sudah ada azam dalam hidup mereka. Aku nak jadi ahli syurga. Lebih daripada itu, aku nak jadi ketua bidadari syurga. Jadi tuan-tuan puan, ini bukunya. Muslimat di sana, muslimat kat sana pun ada, inspektor pun ada kan, sarjan pun ada kan, yang muslimat, yang wanita. Ni anak-anak semua ni, tuan-tuan dan puan ni dapat. Mudah saja. Tuan-tuan dapatkan ini hanya ini. Tahu kan QR code, tahu kan QR code. Dia scan QR code. Atau bolehlah tuan-tuan dan puan, insya-Allah kalau tidak QR code pun boleh buat online. Online senang saja. Dan sebahagian daripada kutipan ini kita masukkan dalam tabung, namanya tabung kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, saya sedang membangunkan Anjung Husnul Khatimah, satu tempat di tanah 7 ekar yang diwakaf. Tanah itu diwakaf. Pewakafnya laki bini, seorang tu lakinya nama consultant, property consultant, isteri dia lawyer, senior lawyer. Tanah 7 ekar di Kampung Lebu, Mukim Mempaga, Pahang Darul Makmur, Bentong Pahang Darul Makmur. Kalau orang Kelantan balik lalu Bentong nak pergi ke Gua Musang, mesti lalu tempat ini. Tanah-tanahnya tepi jalan tanah ini. Sekarang sedang dibangunkan, sekarang sedang buat kerja-kerja tanah. Dalam bulan Januari atau Februari nanti kita buat pecah tanah, groundbreaking kita akan buat. Perbelanjaan semuanya ialah 27 juta. Dia punya fasa yang pertama 13 juta. Ada masjidnya berharga 4 juta ringgit. Di sinilah kita khususkan. Yang orang Singapura datang, orang Sabah datang, orang Sarawak datang, orang jalan Semarak datang, orang jalan Geni datang, orang Pulapol datang, insya-Allah. Ikut program apa? Programnya namanya Mati Mengucap La Ilaha Illallah. Mati mengucap La Ilaha Illallah. Dalam dunia tak ada orang buat program itu. Di Malaysia belum ada program itu. Inilah tempatnya, mati mengucap La Ilaha Illallah. Penting tak penting tuan-tuan? Mati mengucap La Ilaha Illallah. Tempat ini tak mengajar macam mana nak tambah duit, tak ada. Tempat ini tak mengajar macam mana nak tambah luas tanah, tak ada. Tempat ini tak mengajar macam mana nak buat renovasi rumah yang moden, tak ada. Tempat ini tidak mengajar untuk menambah lagi kereta-kereta mewah, tak ada. Tempat ini tak mengajar untuk mendapatkan kita pangkat, naik pangkat lagi, tak ada. Tempat ini mengajar kita mati bila mana kalau maut mencabut nyawa kita nanti, perkataan yang keluar daripada mulut kita, La ilaha illallah. Ya Allah, marilah kita mati dengan kalimat La ilaha illallah. Tuan-tuan ambil, tuan-tuan baca, tuan-tuan dan saya harap tuan-tuan, inspektor dan semua sekali itu, kalau boleh malam ni tuan-tuan dan puan tuan-tuan ada satu ni. Tuan-tuan ambil ni. Tuan-tuan yang satu ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah ada satu ni tuan-tuan kita akan ada rancangan macam mana tuan-tuan boleh buat wakaf tunai namanya. Wakaf tunai untuk membantu kita. Tuan-tuan baca tadi komplek Anjung Husnul Khatimah, nak derma silakan. Kalau tak mau derma pun doakan supaya projek ini berjaya, tuan-tuan. Itu saja. Kami perlukan doa daripada tuan-tuan perempuan, doa daripada inspektor, doa daripada sarjan, doa daripada muslimat, doa daripada muslimin, doa daripada teman-teman yang menjadi tuan-tuan anggota warga kepada Pulapol.
Doakan ini berjaya, tuan-tuan. Kalau ini berjaya, satu-satunya dalam dunia tempat untuk menyediakan program mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, saya harap tuan-tuan semua dapat berjaya dalam hidup, anak-anak ini berjaya dalam hidup, teman-teman di Pulau Puan ini berjaya dalam hidup, insya-Allah. Satu lagi tuan-tuan, sebagai kita nak stabilkan pungutan-pungutan untuk kita besok dah siap ni, mesti ada operation cost. Dia ada operation cost every month. Mungkin operation cost ni nanti tuan-tuan 70,000 satu bulan. Mana nak dapat duit? Kita tak boleh minta duit, tak boleh minta orang duit. Maka kita buat profit centers, tuan-tuan, yang bertujuan untuk mendapatkan, kalau ada keuntungan nanti kita sumbang kepada ahli sumbang imam. Maka tuan-tuan, siapa yang sakit lutut, siapa yang sakit urat, siapa yang sakit sendi, siapa yang sakit sendi, siapa yang sakit stroke, siapa yang kena tuan-tuan heart attack, siapa yang sakit nervous system, siapa yang sakit migraine, boleh pergi tuan-tuan. Nama tempatnya PV128, sebelah Columbia Hospital di Setapak. Kita ada namanya Sabha Physio Rehab Center. Sabha Physio Rehab Center. Ada 3 orang di sana, pakar-pakarnya yang akan mengadakan program-program fisioterapi untuk teman-teman. Saya tahu tuan-tuan, banyak teman-teman polis sakit lutut sebab mengentak jalan. Itu merupakan perkara yang menyebabkan sakit lutut, sakit bahu, sakit sendi, berbagai-bagainya. Tuan-tuan boleh dapatkan call tempat ini untuk mendapatkan lebih untuk dapatkan lebih informasi tentang apa yang sedang dijalankan. Jadi tuan-tuan puan, di luar sana nanti, siapa tak tahu di mana sahabat saya tu, di luar sana kan. Sahabat saya ada meja agaknya di luar. Tuan-tuan dapatkan kepada mereka, tuan-tuan puan, di belakang di sana untuk dapatkan buku-buku ini. Juga untuk dapatkan satu lagi, tuan-tuan dapatkan kad. Ini kad saya, tuan-tuan screenshotkan kad ini. Bagi pada sahabat-sahabat, teman-teman, adik-beradik kita, siapa sahaja bagikan kad ini. Kad ini mengikuti dakwah saya secara online. Yang ini namanya tuan-tuan face to face, offline, face to face. Saya juga selama 4 tahun dah buat online, tuan-tuan, free. Saya ada TikTok, saya ada Facebook, saya ada Instagram, saya ada Telegram, saya ada macam-macam, tuan-tuan puan. Ada 6 di sini. Ambil screenshot dan tuan-tuan bolehlah melayari ini, insya-Allah free untuk hari-hari. Ada saja tuan-tuan puan perkara baru, syarahan baru, kuliah baru yang dimuatkan dalam media sosial ini, insya-Allah. Dapatkan. Tuan-tuan minta nanti keluar saya, tuan-tuan minta manakah Dr. Hasan, insya-Allah tuan-tuan. Akhirnya kita doa sikit dalam masa 1-2 minit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah majlis pada malam ini, wahai Allah. Kami datang kerana kami kasihkan Engkau, wahai Allah. Kami datang kerana kami cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami datang, kami nak perbaiki diri kami, wahai Allah. Kami datang, kami nak mohon ampun kepada Engkau, wahai Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak, wahai Allah. Dosa kepada Engkau sebagai Khalik, dosa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa kepada ibu kami dan ayah kami, dosa kepada pakar datuk nenek dan moyang-moyang kami, dosa kepada pakcik dan makcik kami, khususnya dosa kepada isteri kami dan suami kami, wahai Allah. Banyak dosa kepada anak-anak kami, wahai Allah. Ampunkan kami, wahai Allah, ampunkan kami. Ya Allah, kalau macam ini macam meningkatkan keimanan, wahai Allah, tingkatkan keimanan kami. Kami nak jadi orang yang beriman, wahai Allah. Kami nak jadi orang yang beriman. Hidup sebagai orang yang beriman, sakit sebagai orang yang beriman, nazar sebagai orang yang beriman, dan mati sebagai seorang yang beriman. Matikanlah kami dalam Islam, dalam iman, wahai Allah. Matikanlah kami dalam Islam, dalam iman, wahai Allah. Matikan anak-anak inspektor, anak-anak sarjan kami ini, wahai Allah. Mati dalam iman, dalam Islam, wahai Allah. Matikan anak-anak kami, korporat anak-anak sarjan dan juga inspektor ini, wahai Allah.
mati dalam Islam, mati dalam iman, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berikan mereka memegang Islam ini secara istiqamah, wahai Allah. Pagi mereka memegang Islam, petang mereka memegang Islam, dan malam mereka memegang Islam, wahai Allah. Sampai hari mati mereka tidak pernah pisahkan dalam diri mereka Islam, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau bantulah teman-teman kami ini, wahai Allah. Bantulah anak-anak kami dalam melayani hidup mereka. Mereka baru hidup, wahai Allah, baru memegang jawatan, wahai Allah. Mereka dikursuskan di sini sampai 9 bulan untuk menentukan mereka hidup sebagai pegawai PDRM yang cekap, yang efisien, yang dapat menjalankan kerja dan tugas yang diberikan kepada mereka dengan penuh kecemerlangan pada masa mereka memaparkan kemanusiaan, kemesraan kepada pelanggan-pelanggan mereka, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada mereka yang melatih, pelatih-pelatih, jurulatih mereka, wahai Allah, berkatilah, sayangilah jurulatih ini. Banyaklah kebaikan yang telah dicurahkannya berpuluh-puluh tahun sebagainya, wahai Allah. Mereka meletakkan manusia ini ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Ya Allah, terimalah amalan mereka, wahai Allah. Terimalah amalan mereka, wahai Allah. Terimalah amalan mereka, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya, wahai Allah, berkatilah majlis ini, wahai Allah. Kami datang untuk Engkau, kami berpisah untuk Engkau. Kami kasih kepada Engkau dan kami sayang kepada Engkau, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya, wahai Allah, kepada ayah bonda kami yang telah pergi dipanggil oleh Engkau, kepada datuk nenek dan moyang kami yang telah pergi dipanggil oleh Engkau, wahai Allah, damaikan mereka di alam barzah, wahai Allah. Damaikan ibu dan ayah kami di alam barzah. Damaikan abang kakak kami di alam barzah. Damaikan isteri dan suami kami yang pergi terlebih dahulu daripada kami di alam barzah, wahai Allah. Damaikan teman-teman dan saudara pada kami di alam barzah, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya minta maaf tuan-tuan kerana terlebih masa sedikit, tapi saya seronok tengok anak-anak inspektor, tengok anak-anak sarjan, tengok teman-teman instruktor yang ada di sini, tengok komandan yang ada di sini bersama-sama. So itu tuan-tuan, lebih sikit masa saya ambil. Apapun tuan-tuan dan puan, maafkan saya kalau ada benda-benda yang agaknya di luar daripada batas-batas yang sepatutnya. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan ingat, tuan-tuan, jangan tinggal solat. Ingat, tuan-tuan, hidup dan mati mesti bersama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bahagia Dr. Hassan Ali atas penyampaian tazkirah dan ceramah yang disampaikan tadi. Seterusnya majlis ini bersilakan yang dihormati ada meja tak ada meja? Ada Masjid Soleh Pelapor bagi yang dihormati